Negara Brunei Darussalam, sebuah kesultanan Islam di Asia Tenggara, terletak di pantai utara Pulau Borneo dan dikelilingi oleh Malaysia. Dengan keluasan 5.765 km persegi, Brunei terkenal dengan kekayaan minyak dan gas asli yang menjadi tulang belakang ekonominya, menjadikannya negara yang maju dengan taraf hidup yang tinggi. Brunei mencapai kemerdekaan daripada British pada 1 Januari 1984 dan kini diperintah oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai monarki mutlak yang turut menerapkan undang-undang syariah. Bahasa Melayu Brunei diiktiraf sebagai bahasa rasmi sejak 1959 dan berfungsi sebagai alat komunikasi utama. Dialek ini unik dalam rumpun Melayu, dengan ciri khas seperti intonasi lebih rata, nada bersahaja, serta penggunaan ekspresi ba. Selain daripada dalam komunikasi harian, bahasa Melayu Brunei memainkan peranan penting dalam adat, tradisi, dan penyebaran nilai agama, mencerminkan identiti kesatuan masyarakat Brunei. Bahasa ini turut memelihara tradisi lisan, adat istiadat, dan warisan tempatan, menjadikannya elemen penting dalam kehidupan budaya. Cara lain untuk melestarikan bahasa Brunei ialah pengembangan seni dan budaya memainkan peranan penting dalam melestarikan penggunaan bahasa Brunei dalam kalangan generasi muda dan masyarakat negara ini. Seni tradisional seperti cerita rakyat, syair dan hikayat bukan saja memperkenalkan keindahan bahasa, tapi juga memikat hati masyarakat melalui ayat-ayat puitis. Seterusnya ialah dokumentasi dan penyelidikan berfungsi sebagai langkah asas dalam pemeliharaan bahasa ini. Rekod dalam bentuk teks, audio, dan video membantu menyimpan ciri unik bahasa Brunei untuk rujukan generasi masa depan. Arsip digital boleh menjadi sumber penting bagi pelajar, penyelidik, dan seniman lain, membantu mengenal pasti elemen bahasa yang hampir pupus. Akhirnya, kampanye kesedaran turut berperanan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap bahasa Brunei. Program seperti ceramah, bengkel, dan pameran budaya serta penggunaan media sosial mampu menarik minat generasi muda. Aktiviti seperti pertandingan puisi, lagu, dan penceritaan dalam bahasa Brunei mendorong penggunaannya dalam kehidupan seharian, menjadikan terus relevan dan dihargai sepanjang masa. Terdapat beberapa cara yang efektif untuk melestarikan bahasa Brunei. Yang pertama, mengamalkan bahasa Brunei dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa Brunei ini dapat dipupuk dalam institusi keluarga dahulu. Ibu bapa perlulah berinteraksi dengan anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Brunei. Keadaan ini menyebabkan anak-anak lebih terbiasa untuk bercakap dan berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Brunei sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Kesannya, bahasa Brunei tidak akan pupus di dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Yang kedua, melalui sistem pendidikan. Bahasa Brunei boleh dimasukkan dalam kurikulum sekolah sama ada ia dijadikan sebagai subjek utama ataupun subjek pilihan kepada murid-murid. Kerana bahasa Brunei dapat dipelajari oleh para pelajar lebih awal. Bukan itu sahaja, bahasa Brunei juga dapat dimasukkan dalam aktiviti kurikulum sekolah. Di mana pihak sekolah mewujudkan satu kelab bahasa dengan menganjurkan pelbagai aktiviti supaya pelajar dapat mengambil peluang tersebut untuk mempelajari bahasa Brunei dengan lebih dalam. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting untuk melestarikan bahasa Brunei daripada diancam kepupusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazliatul Adawiyah binti Arwan. Hari ini saya akan membincangkan faktor-faktor kemersautan bahasa Brunei. Antara faktor-faktor kemersautan bahasa Brunei ialah kurangnya pengajaran bahasa Brunei dalam sistem pendidikan. Buku teks dan bahan rujukan yang memfokuskan kepada tata bahasa dan cara sebutan dalam bahasa Brunei juga hampir tidak wujud di dalam pasaran. Hal ini akan mengakibatkan pelajar akan mengalami kesusahan untuk mempelajari bahasa Brunei secara mendalam. Kamus bahasa Brunei juga hampir tidak wujud dalam pasaran. Kamus dalam bahasa Brunei juga amat penting kerana ini akan memudahkan pelajar untuk memahami cara sebutan yang betul dan maksud dalam bahasa Brunei.
Seterusnya, kekurangan bahan pembelajaran dalam digital. Kebanyakan murid-murid akan menumpukan secara dalam talian untuk mencari bahan rujukan. Pada masa kini, hanya bahasa Inggeris dan bahasa Melayu menjadi tumpuan utama di dalam talian. Seterusnya, perubahan sosial dan budaya juga merupakan faktor kemerosotan bahasa Brunei. Perubahan moden berlaku secara langsung pada masa kini. Kebanyakan keluarga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di rumah, terutamanya dalam kalangan keluarga yang berpendidikan yang tinggi. Mereka mungkin melihat bahasa Brunei ini kurang berguna dalam konteks akademik dan pembelajaran. Bahasa Inggeris juga menjadi peran utama dalam peringkat global. Hal ini telah mengakibatkan bahasa Brunei tidak dipandang. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurfara binti Muhammad Ramli akan membentangkan tentang faktor kemerosotan bahasa Brunei. Faktor utama yang menyebabkan kemerosotan bahasa Brunei adalah faktor urbanisasi. Hal ini berlaku kerana terlalu banyak migrasi penduduk yang tinggal di desa berpindah ke kota besar yang menyebabkan bahasa ibunda semakin dipinggirkan. Situasi ini turut menyebabkan penggunaan bahasa Brunei semakin dilupakan, terutamanya pada generasi muda kerana mereka lebih fokus dalam mempelajari bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan seharian, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu berbanding bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Brunei. Faktor kedua yang menyebabkan kemerosotan bahasa Brunei adalah pengaruh teknologi dan media. Generasi muda gemar menggunakan media sosial dan teknologi media. Ini menyebabkan mereka cenderung menggunakan bahasa teknologi, iaitu bahasa Inggeris dan mula melupakan bahasa Brunei. Contohnya, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga TikTok. Tambahan pula, rancangan hiburan daripada luar negara turut menjadi faktor kemerosotan bahasa Brunei kerana generasi muda pada masa kini gemar menonton rancangan daripada bahasa luar yang menyebabkan mereka semakin lupa kepada bahasa Brunei. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada pembentangan berkenaan kawasan yang melibatkan penggunaan bahasa Brunei. Antaranya, penggunaan bahasa Brunei di negara Brunei Darussalam. Di negara tersebut, bahasa ini telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan dialek Melayu Brunei yang dituturkan oleh penduduk telah menjadi medium berkomunikasi termasuklah di daerah Brunei Muara, Tutong, Belait dan juga Temburong. Seterusnya, penggunaan bahasa Brunei ini di kawasan sepadan Malaysia dan dialek ini digunakan di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan ia menjadi bahasa bertutur harian dengan anggaran 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan sepadan negara Brunei itu. Misalnya di daerah Limbang, lawas bagi kawasan Sarawak dan di kawasan Sabah pula melibatkan daerah Sindumin, Nombakut, Kampung Brunei, di Kota Kinabalu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya, penggunaan bahasa ini juga terlibat dalam kalangan diaspora, iaitu penyebaran bahasa yang melibatkan kalangan yang menetap di luar negara untuk berkomunikasi sesama etnik mereka atas tujuan pekerjaan, pelajaran dan juga lain-lain. Dan di samping itu, penggunaan bahasa ini melibatkan di kawasan Kalimantan Utara Indonesia yang secara umumnya melibatkan pesisiran pantai barat di Pulau Sumatera sehinggalah Pulau Irian Jaya. Akhir sekali, penggunaan bahasa Brunei ini juga terlibat dalam konteks kebudayaan dan juga kesusastraan, misalnya melalui penghasilan cerpen, puisi, pantun, lagu, cerita rakyat dan selain itu penggunaan bahasa ini juga melibatkan majlis-majlis yang melibatkan penduduk tempatan seperti perkahwinan dan juga persembahan dan jelaslah ini menunjukkan mereka masih menggunakan bahasa Brunei ini dan ia menyebabkan bahasa Brunei ini dapat dikekalkan sebagai bahasa yang utamalah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlimaini binti Azlan. Hari ini saya akan membentangkan bahagian soal selidik, yaitu penggunaan bahasa Brunei. Bahagian soal selidik ini mengandungi 5 soalan. Soalan pertama yaitu, adakah Anda menggunakan bahasa Brunei di rumah? Sebilangan besar responden yaitu 93.3% menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Brunei ini menjadi medium komunikasi utama dalam kalangan keluarga. Soalan kedua, jika ya, kepada siapa Anda menggunakan bahasa tersebut? Bagi mereka yang menggunakannya, majoriti responden menjawab mereka
kerap menggunakan bahasa Brunei ini dengan ayah, yaitu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Brunei ini lebih kerap digunakan dan dengan golongan tua dalam keluarga, yang mungkin mencerminkan peranan mereka sebagai penjaga budaya. Dan soalan yang ketiga, selain di rumah, adakah Anda menggunakan bahasa Brunei ini di tempat lain? Sebilangan besar responden menjawab mereka menggunakan bahasa Brunei ini di tempat kerja, yaitu 53.3%. Dan sebilangan kecil dari mereka ada yang menjawab IPT 20%, tempat IPT 20%, diikuti dengan sekolah 20%. Hal ini menunjukkan tempat kerja menjadi ruang penting bagi penggunaan bahasa Brunei selain daripada rumah. Itu saja dari saya. Dan soalan seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya, yaitu Syah, untuk mengambil alih. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hilmi Ayuni. Dan seterusnya saya akan membentangkan, yaitu soalan sama tentang soalan selidik, yaitu saya akan membentangkan tentang soalan 4 dan 5. Di mana soalan 4 berbunyi, dalam situasi apa, yakni bahasa Brunei lebih digunakan berbanding bahasa Melayu standard atau bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Oke, di sini terdapat 15 orang responden yang menjawab, yaitu yang pertama di pasar, dalam kalangan rakan, komunikasi tidak formal seperti perbualan di rumah. Dan di pasar mencatatkan responden 1 orang, kalangan rakan 1 orang, dan komunikasi tidak formal seperti perbualan di rumah 14 orang. Dan di mana di pasar mencatatkan 6/7%, dalam kalangan rakan 7%, dan komunikasi tidak formal seperti di dalam rumah adalah 14%. Di sini majoriti mencatatkan bahwa komunikasi tidak formal ini mencatatkan peratusan yang sangat banyak. Jadi terbukti bahwa bahasa Brunei ini digunakan di rumah lebih banyak karena dia lebih terpengaruh kepada penggunaan bahasa Brunei dengan keluarga. Dan seterusnya adalah soalan 5. Di mana soalan 5 berbunyi, adakah bahasa Brunei mengalami ancaman keputusan kerana pengaruh bahasa lain? Okey, di sini juga sama, terdapat 15 orang responden yang menjawab, di mana pilihan jawapan tidak atau ya. Tidak mencatatkan 2 orang dan yang mencatatkan 14 orang. Majoriti responden setuju di mana bahasa Brunei mengalami ancaman keputusan sekiranya dia terpengaruh dengan bahasa yang lain. Terima kasih. Okey, terdapat 2 kesan penggunaan bahasa Brunei. Yang pertama ialah positif, iaitu kelestarian identiti bahasa dan juga mengukuhkan hubungan sosial. Manakala untuk negatif pula ialah penggunaan bahasa asing dan juga isu kelestarian bahasa kebangsaan. Okey, yang pertama, kelestarian identiti bahasa. Kelestarian identiti bahasa membawa maksud tentang hayat sesuatu bahasa, di mana penggunaan bahasa ibunda iaitu Brunei pada masa ini sangat menunjukkan riwayat hidup bahasa yang dipertuturkan itu masih wujud di kalangan lapisan masyarakat. Sebagai contoh, semua lapisan masyarakat masih menggunakan bahasa tersebut di mana-mana pun, terutamanya di wilayah pantai barat Sabah. Seterusnya ialah mengukuhkan hubungan sosial. Bagaimana? Ialah penggunaan bahasa Brunei di kalangan umum mampu menjadikan hubungan yang akrab dan merasakan diri mereka dekat dengan komuniti setempat. Kita beralih ke topik yang negatif pula. Pengaruh bahasa asing. Pada era moden ketika ini, tidak lagi heran kita mendengar bahasa asing di mana-mana pun. Sebagai contoh yang dekat sekali, golongan muda sering menggunakan bahasa Inggeris ketika bertutur. Bukannya sama sekali dilarang, tetapi penggunaan bahasa asing yang melampau mampu melupakan mereka tentang bahasa ibunda sendiri. Jadi ibu bapa perlu mendedahkan bahasa ibunda sejak lahir lagi. Umpama belum terbuluh, biar dari rebungnya. Akhir sekali ialah isu kelestarian bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa ibunda yang terlalu luas pula mampu menimbulkan kerisauan tentang kurangnya penggunaan bahasa Melayu standard di institusi ataupun di mana-mana. Sebagai seorang pengguna bahasa, kita perlulah menyeimbangkan penggunaan kedua-dua bahasa ini supaya mampu melestarikannya. Kesimpulannya, bahasa Brunei memainkan peranan penting dalam identiti budaya dan sosial masyarakat Brunei, yang berfungsi sebagai bahasa vernacular utama yang memperkukuh perpaduan serta kelestarian bahasa Melayu standard. Usaha untuk melestarikan bahasa Brunei melibatkan penggunaan dalam kehidupan harian
pendidikan, pengembangan seni, dan budaya. Walau bagaimanapun, cabaran seperti globalisasi, pengaruh bahasa asing, dan dominasi bahasa Inggris mengancam kelestariannya, terutamanya di kalangan generasi muda. Oleh itu, usaha berterusan daripada individu, keluarga, komuniti, dan kerajaan diperlukan untuk memastikan bahasa Brunei terus hidup dan relevan dalam masyarakat moden.